tolak dalam pecahan. Nampak skrin tak? Okay, aku nak tengok siapa dia yang lagi ni mana buat kita. Kak Nur lagi. Ustaz Zul dah masuk. Ada berapa orang? Hayanti, anak Hayanti Gusalmi, anak Gusalmi. Tak. Capture dulu. Simpan dulu. Okey, ini nampak skrin kan cikgu dah tulis lah. Okey, contoh soalannya. Ini sebab soalan bertaik. Soalan bertaik ni macam ni, macam palang. Ini kamu faham kan? 7/9 tolak 4/9. 7/9 tolak 4/9. Okay. Jadi penyebutnya dah sama. Dan iaitu 9. Dan kita tulis semula. Tak faham. 7/9 tolak 4/9. Okey, penyebutnya sama dah 9. Dan nombor yang di atas 7 dengan 4 boleh ditolak. 7 dan 4 boleh ditolak. Kalau dia orang yang buat soalan tu terbalik 4 tolak 7, orang yang buat soalan tu tak tahulah, mungkin dia silap. Kita tak boleh nak kata kat dia silap. Dia mesti boleh tolak. Jangan kita duduk kata cikgu mana boleh tolak ni kan. Nanti akan ada dari soalannya. Kalau tak boleh tolak, orang tu je kena bijak sikit, dia kena tambah 1. Dia akan jadi macam ni. 1/4/9 tolak 7/9. Maka baru boleh tolak. Kalau tidak, tak boleh tolak. Orang yang buat soalan dia kena pandai lah. Dia kata, tak boleh tolak, tak apa. Kita tambah 1 kat depan. Boleh tolak lah. Okay, jadi ini boleh tolak. Dia tolak 4/3. Dan 9 bawah ni jangan ditolak lagi cik. Jadi kamu tambah, kamu dah tambah. Kamu tambah ni jangan tolak pula 9 tolak 9 kosong. 9 ni tulis 9. Penyebutnya tak berubah. 9. Jangan ditambah, jangan ditolak. Yang atas saja pengangka. Jawapannya 3/9. Adakah jawapan ini mutamat? Dan kalau kita lihat angka 9 dalam sipil 3 ada 9. Dalam sipil 3 ada 9. Okey, cikgu Zaidi kata sobat rajah. Okey, rajah tu tahap 1 kan. Kita boleh buat rajah. Jadi macam 1 ni buat 1 pasal rajah juga. Berkaitan dengan soalan yang melibatkan, ada lagi soalan lagi. Macam mana nak tolak kalau melibatkan rajah. Contohnya 1/4/9. Itu untuk tahap apa daya masa tahun 1, 2, 3 tu macam tu lah. Lukis gambar. Okey, yang ni kalau kamu menguasai sipil, orang yang menguasai sipil lah. Orang yang tak menguasai sipil, dia ingat ni jawapan dia lah. Kalau soalan objektif ABC, orang yang buat soalan pun dia pandai. Dia akan letak jawapan ini. 3/9. Tapi kena cari jawapan yang paling tepat. Itu soalan objektif ni susah sikit. Kamu kena cari jawapan yang paling tepat. Yang ni pecahan yang paling mudah ataupun paling kecil. Jadi kita kecilkanlah dengan cara bahagi 3. Sebab dalam sipil 3 ada jawapan 9, iaitu 3/3 9. Jadi boleh dibahagikan lagi, boleh mudahkan lagi dan kita akan dapat jawapan 1/3. Baru selesai. Okey, boleh. Ini sama macam tolak, macam tambah. Iaitu penyebutnya sama. Penyebut sama. Cikgu nak kamu faham konsep tambah tolak kan. Apabila penyebut tak sama, macam mana nak buat? Sebab kita kena samakan penyebut ada nota kat atas dia letak tu. Tapi masalah soalan ni penyebutnya dah sama.
Okay, cuba kita cari soalan yang penyebut tak sama. Sekejap, nak cari satu soalan penyebut tak sama. Okay, dan tolak ni kadang-kadang boleh jadi sampai 3 pecahan. Contohnya 6/9 tolak. Dia boleh jadi 3. Saya bagi soalan sampai 3. Game baru. Okey, kita ambil tolak yang macam ni pula. Contohnya hitam pula. Ini pula merah, hitam. 2 tolak 3/5. Okey, dalam tambah tak ada masalah. Kalau ini tambah, senang saja jawapannya. Jadi 2/3/5. Masalah sekarang ni tolak. Kamu ada 2 ataupun 2 biji pai. Kamu nak tolak 3/5. Maksudnya sebiji pai ni kamu bahagi pada 5 bahagian. Ini bahagi pada 5 bahagian. Okay, pai susah nak bagi 5. So, kita buat dalam bentuk katalah 2 batang pensil ataupun kita bahagikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini membagi 5 ke? Kita ada 2 batang dan 2 bagi 5. Kenapa bagi 5? Tengok penyebut sini 5. Maksud bila penyebut 5, setiap benda tu dibahagi 5. Kalau penyebut 8 dibahagi 8. Kalau penyebutnya 2 dibahagi 2. Okay, kita nak buang 3, nak tolak 3. So kita tolak 3 sini. Yang tinggalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni dah jadi 1. Iaitu 5/5, 1/1. Ini 5/5. 1. Dan jika apa saja nombor yang atas dan bawah yang sama, jawapannya 1. Yang ini yang tinggalnya 1/3. Buang 3 tinggal 2 lah kan. 1, 2, 3, buang 3 tinggal 2. Lepas tu 2 ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah jadi 6. Oh, silap. Padang sikit. Okay. Kita buang 3 tinggal 2. Jadi yang tinggal sini adalah 2/5. Kan? Jadi bila digabungkan 1 dengan 2/5, jadi jawapannya 1, 2/5. Ini untuk tahap 1 lah. Tahap 2 kamu nak buat macam mana? Kan 2 nak tolak 3/5. Nombor bulat ni 2 ni nombor bulat. Ini pecahan. Kan, jadi kita kena ceraikan. Kita ambil 1 daripada nombor bulat ni, kita potong tinggal 1. Yang 1 lagi tu kita jadikan dia pecahan. Itu nak conteng kat mana? Kita jadi kat sini. Kat sini. Maksudnya jadi 1. Yang 1 lagi tu kita jadikan pecahan supaya senang nak tolak. Kan juga kata nak tolak atau tambah penyebutnya kena sama. Okay, boleh tengok ni, boleh faham? Kita nak mesti cari yang penyebut sama. Iaitu penyebutnya nak sama kawan ni mesti 5. Kita tengok yang di sebelah yang nak kita tolakkan tu, penyebutnya 5. Kita letak penyebut 5. Dan untuk dapatkan 1 tadi, atas dan bawah mesti sama. Jadi nombor atas pun kena 5 juga. Jadi kita akan dapat pecahan nombor bercampur iaitu 1, 5/5. Yang 2 tadi kita buang, ambil 1, kita ceraikan dia 1, jadikan dia pecahan. Jadi 1, 5/5. Tolak 3/5. Okay.
So sekarang ni yang satu ni nombor bulat, sini kosong, jadi satu tetap satu lah kat pen merah. Jadi tolak yang atas saja. Dan penyebut dah sama, tak perlu tolak lagi, iaitu 5 penyebutnya. Jadi 5 tolak 3 jadi 2. Okey, selesai. Sebab 2/5 tak boleh dipermudahkan lagi. Sebab dalam sipir 2 tak ada jawapan 5. Dalam sipir 2 tak ada jawapan 5. Ini yang paling kecil. Ini 2. Cikgu tulis 2 macam 1 pula. Okey. Lupa nak pesan. Kan kamu kena sediakan buku nota yang catat kan. Catat. Ini kalau soalan, catat soalan ni. Soalan ni adalah 2 tolak 3/5. Jawapannya 1/2/5. Kamu boleh buat, nak bagi nampak jelas, kena buat gambar rajah macam ni. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah 6 bahagian ni. Potong. Jangan buat sampai 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5/5. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5. Tolak 3, buang 3. Lorekkan 3 ni. Dan tinggal 2. 2/5. Okay, boleh? Okey, kita tengok ambil soalan lain. Soalan yang melibatkan pecahan dengan pecahan juga, iaitu apabila penyebutnya tidak sama. Kita boleh guna kaedah sama macam tambah. Sama ada kita darab penyebut dan darab silang ataupun kita cari GSTK, gandaan sepunya terkecil. Mana soalan cikgu tulis? Mana contoh? Yang tolak ni dia tak macam tambah. Jangan tersalah buat soalan. Kan nanti pecahan, kita kena tahu pecahan ini kecil atau besar. Dia mesti pecahan yang besar, tolak pecahan kecil. Kalau tersalah kan nanti tak boleh nak tolak. Betul lah kamu kata. Soalan ni cikgu tak boleh tolak ni. Sebab pecahan kecil nak tolak pecahan besar kan. Nak tahu pecahan itu kecil atau besar nanti. Itu kena masuk topik lain. Macam mana nak tahu sama ada pecahan itu kecil ataupun besar. Cikgu Zaidi boleh terangkan kot secara ringkas. Apa nak membezakan 1/2 dengan 1/3. Macam mana kita nak tahu 1/2 tu lagi besar daripada 1/3? Macam mana kita nak tahu dia? Okey, contohnya kita ambil yang paling mudah tu. Iaitu satu. Tak, cikgu Zaidi nak cakap kot. Kita kaitkan simbol per tu dengan bahagi. Contoh katakan 1/2 nak bezakan dengan 1/3. Kalau kita tengok pada dia punya penyebut bawah, 3 lagi besar. Jadi murid akan buat kesilapan bila kata 1/2 atau 1/3 tu, dia akan kata 1/3 tu besar. Tapi konsep sebenar, bila kita katakan per itu bahagi, maksudnya yang di bawah tu bahagi 2. Dan maknanya yang satu lagi tu bahagi 3. So satu barangan kalau kita bahagikan kepada 2 orang, dengan barangan kita bagi kepada 3 orang, yang dapat bahagian bahagi 2 itu akan dapat lebih. Konsep tu kita kena sampaikan. So bila kita bezakan 1/2 dengan 1/3, walaupun 1/2 tu, angka 2 tu kecil, tapi konsepnya ialah apabila satu bahagian dibahagi kepada 2 dengan satu bahagian benda dibahagi kepada 3, so orang yang akan dapat banyak bilangan adalah mereka yang dibahagikan kepada 2 orang tadi, kongsi. Contohnya kalau kata RM10 bagi dengan 2 orang, orang dapat RM5, RM5. Manakala kalau RM10 bagi 3 orang, orang akan dapat RM3 lebih. So konsep sekarang ni, kita tengok pecahan tu, kalau bila kata nak tengok nilai besar atau tidak, angka yang kecil itulah dapat lebih banyak daripada yang terbahagi. Contohnya 1/2 tu lebih besar daripada 1/3. Okey, terima kasih pada Cikgu Zaidi. Terima kasih atas penjelasan itu. Tanda per ni adalah bahagi. Nanti dalam tajuk ini ada kaitan nanti bila kita belajar
pecahan ini dia ada kaitan dengan nombor perpuluhan. Sebab tu kamu kena faham 1/2 ni adalah 1/2. 1/3 ni 1/3. Tapi seandainya kalau cikgu tukar yang ini jadi 2 bukannya 1, kamu faham asal ada orang nak masuk kelas. Sebiji kek belah 3, kamu ambil 2 bahagian. Sebiji kek belah 2, kamu ambil 1 bahagian. Agak mana lagi banyak kamu makan. Itu saja. Orang fikirlah sendiri. Kebat. Fikir sendiri. Cikgu tak nak beritahu jawapan. Jadi, dari situ kamu tahu yang mana besar? 1/3 ke 2/3? Okay, jadi cikgu tak boleh letak sini. Bila cikgu tak boleh letak sini, kamu faham lah yang mana lagi besar. Kan? Kalau cikgu letak 1/2 tolak 2/3, maka soalan ni salah. Kan 2/3 lagi besar mana boleh nak tolak. Okay, so sekarang tolak penyebut tak sama. Kan dalam 3, dalam sipir 2 tak ada 3. Dalam sipir 3 juga tak ada 2. Memang tak ada lah sebab 3 besar kan. Dalam sipir 2 tak ada 3. Jadi cara mudah, mana siapa ada lagi, Nova ada, Aklan dah, bersama datang Aklan. Kan? Cara mudah kita darab penyebut. Kan? Darab penyebut 2 darab 3 dan 3 darab 2. Kamu boleh tulis 2 cara. Satu buat garisan panjang, tulis 1 saja. 2 darab 3, 6. Ataupun adalah buat satu-satu lah. Akan jadi kamu confuse pula. 2 darab 3, 6. 3 darab 2 pun 6. Tolak. Okey. Kamu kena yang ni kamu kena faham ni, kena catat, kena ingat. Bila penyebut dia, contohnya ambil 2 ni, bila penyebut ni 2 ni darab dengan 3. Kan? Jadi pengangka yang atas pun jangan darab dengan nombor lain. Jangan pergi darab dengan 2 ke 4 ke 5 ke, tak boleh. Dia kena darab 3 juga. Yang sini kamu tadi darab dengan 2. Jadi maka atas ni pun kena darabkan dengan 2 juga. Jadi 3 darab 2, 6 kan. Jadi pengangka dia pun darab dengan 2. Jadi kamu dapat 2 sini. Ini 2 darab 3, 6 kan penyebutnya. Dan pengangkanya 1. 1 pun kena darab 3 juga. Dapat 3 sini. Okay. Barulah kamu boleh tolak sebab penyebutnya sama. Cikgu ulang lagi sekali. Penyebut sama ni sebab ada yang jawab. Soalan tambah. Kamu tambah pengangka, kamu tambah penyebut. Kalaulah soalan ini tambah, dia akan jadi 5/12. Ini tolak cik oi. Tolak. Jangan kamu tolak pula 6 tolak 6 jadi kosong. Kan? Penyebut tak berubah. Tak diusik dia. 6. Walaupun penyebut asal soalannya tak sama, iaitu 2 dengan 3, kita samakan penyebut dengan kaedah darab. Kita darab penyebutnya. Darab selang. Okay. Maksudnya yang ni selang sini. Nampak tak? 1 darab 3 selang sini. Tengok ni. Nampak ni 1 darab 2. Dia selang sini. Ini selang sini darab 3. Dan penyebut didarab dengan penyebut. Okay, so kita tolaklah 3 tolak 2, 1. Okay, jadi oleh kerana nombor atas dah 1, tak boleh pemudahkan lagi lah. Jawapannya mutamat. Selesai. 1/6. Okay, sama saja kaedahnya macam tambah hari tu yang cikgu tunjuk. 1/2 tambah 1/3. Kan? 1/2 tambah 1/3, jawapannya 5/6. Apabila penyebut tak sama. Kita harap silang. Okay. Ahmad ada soalan tak? Masa pun nak tamat ni. Okay, satu lagi. Kalau penyebut tak sama, kita ambil yang besar sikit lah penyebut. Soalannya 4/6
tolak 1/9. Okey. Mengikut kaedah tadi, darab kan. 6 darab 9, 9 darab 6. Sebab kita tengok dalam sipir 6 tak ada jawapan 9. 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. Tak ada 9. Jadi kita darab dua-dua. Okey, sekarang ni sipir. Sipir 6. Ataupun sipir 9. 6 darab 9, 9 darab 6. Siapa yang cepat boleh jawab? Tak ada. Cuba type kat situ jawapan. 9 darab 6. 50. Apa? Betul ke tak betul ni? Type sikit jawapan. Respon. Dah. Okey Lepas tu, oleh kerana bawah ni darab 9, atas pun darab 9. 9. Catatlah dalam buku nota. Sebab bila kamu catat nanti kamu boleh rujuk balik, oh macam ni. Ni darab 6, atas pun darab 6. Ataupun ambil pensel lain sikit, warna lain sikit. Darab 9 macam ni. 4 darab 9. 1 darab 6. Conteng sikit buku nota. Nama pun buku nota kamu boleh conteng. Jangan bersih sangat buku nota tu. Tapi jangan conteng lukis gambar hantu apa semua kan. Conteng macam ni lah. Okey. 4 darab 9, sipir 4 pula. Ataupun sipir 9, 4 darab 9 berapa? Ada cepat respon. 1, 2, 3. Okey, nak cepatkan cikgu jawab lah. Kamu catat dalam buku buku nota. 9 darab 4, 3/6 dan 1 darab 6, 6. Okey, sekarang ni barulah penyebutnya sama. Penat-penat kita samakan penyebut. Jangan ditolak pula penyebut ni. 54 tolak 54 jadi kosong. Jadi kita penat-penat samakan penyebut tu. Jadi kita kekalkan dia 54. Penat yang kita darab tadi kan. Jangan ditolak lagi. Yang tolak yang atas je. 30 tolak 6. 36 tolak 6. Jadi 30. Okey, jadi jawapan ni belum tamat. Sebab ini atas nombor genap. Bawah pun nombor genap. Faham tak nombor genap? Tahu kan? Nombor ganjil, nombor genap, nombor perdana, nombor bulat, nombor apa. Atas nombor genap 30. Bawah nombor genap. Jadi boleh dibahagi lagi. Yang paling kecil nombor genap bahagi 2 lah. Kalau boleh bahagi dengan 4, cuba bahagi dengan 4. Tapi kalau orang yang mahir sipir, dia faham dah. Dalam sipir 4, tak ada jawapan 30. Kalau sipir 6, ada 30 tak? 6 darab 5, 30. 54 ada tak sipir 6? Ni tadi yang kamu darab tadi, 6 darab 9 kan 54. Kalau orang yang mahir sipir lah, dia nampak terus. Kalau bahagi dengan 2, kamu kena bahagi lagi sekali. Okey, kita bahagi dengan 2 dulu 30 bahagi 2 dapat 15. Kamu ada 30 sen, bagi 2 orang, seorang dapat orang 15 sen. Kamu ada RM5, 40 sen. Bahagi 2 dapat seorang apa? RM2.70. 70 sen kan? Okey. 54 bahagi 2. 27 kan. Aku ada RM5 4 kupang. Kalau sebut duit ni kamu mudah faham sikit. RM5 40 sen. Bahagikan 2 orang. RM5 dapat seorang RM2.50. 40 sen bagi 2 orang dapat seorang 20 sen. Jadi RM2.50 campur 20 sen, RM2.70 sen. 27. Dan tapi dalam kamu tengok dalam 15 dengan 27, kalau kamu faham lagi, dia ada dalam CP3. Kan 9 darab 3 27, 9 darab 3 darab 5 15, 3 dari 9 27. Jadi boleh dibahagikan lagi ni. Boleh dibahagikan lagi ataupun boleh dipermudahkan lagi pecahan ni dengan bahagi 3.
Bahagi 3. Ini bahagi 3. Iaitu dapat 5/9. Ini jawapan yang mutamat selesai. Boleh nampak kan? Skrin laptop pula. Skrin handphone kamu yang pakai handphone lah. Yang pakai laptop senang nampak besar sikit. Okay Okay, sekarang cikgu tunjuk yang ni juga tapi kat cara yang kedua. Itu kita cari gandaan sepunya. Okay, masa pun dah cukup ni sebenarnya. Tak apa. Kamu korbankan sikit dah masa sekejap je. Pasal kecil pula tulisannya. Okey, 4/6. Ini nampak kan? 4/6 tambah 1/9. Okay, kita cari GSTK gandaan sepunya terkecil. Sipir 6 dengan sipir 9. Ingat cantik soalan ni dalam buku nota. 4/6 tambah 1/9. Okay, kita tengok kotak sipir balik. Mana kotak sipir kita? Apa jadi sipir 6 dengan sipir 9? Ni sipir 6. Oh, pen hitam. Pen merah sikit. Sipir 6. Dan ini sipir 9. Okey, sekarang kita tengok gandaan sepunya sipir 6 dan sipir 9. Faham ke gandaan sepunya? Tahulah cikgu tahu minggu lepas kan? Iaitu jawapan yang sama. Dalam sipir 6, 12, 18, 9, okey, 18. Ada jawapan gandaan sepunya yang sama, 18. 24, 30, 36, 42, 44, 54. Okey, 54. Habislah sampai situ je. Sampai sipir 10, sebelah 12 tu tak ada. Kamu nak karang lah boleh lah. Boleh buat. Tapi cikgu tunjuk sampai sipir 9 je, 10 je. Okay, jadi ada 18 dengan 54. Yang TK tadi, gandaan sepunya je. Gandaan sepunya 18 dengan 54. TK tu terkecil, yang terkecilnya 14. Iaitu 6 darab 3. Kan tak nampak. 6 darab 3 dan 9 darab 2. 18 ni, sipir 2 nampak ni. 2, 9, 18. 9 darab 18 ni 3. Ingat tu. 6 darab 3, 9 darab 2. Memberi jawapan yang sama, iaitu 18. Okay, mana soalan tadi? Okay, jadi kita gunakanlah penyebutnya 18. Penyebutnya 18. Merah pula. Ini bukan tambah yang solok kita minggu topik tolak. Okey, kita ambil 18. Gandaan sepunya terkecilnya tadi 18, ingat tengok dekat kotak sipir tadi. Okey, kita ingat kan 6 darab apa? 6 darab 3 kan. 6 darab 3 dan 9 darab 2. Jadi seperti biasalah kalau penyebutnya darab 3, pengangkanya pun kena darab dengan 3. Penyebutnya darab 2, pengangka pun kena darab dengan 2. Okay, jadi kita dah dapat dah 6 darab 3, 18. 9 darab 2, 18. Atas 4 darab 3, 12. Cikgu jawab terus lah. 1 darab 2, 2. Okay. Sekarang ni penyebutnya dah sama, kita hanya tolak sajalah. 12 tolak 2 dapat 10 dan penyebutnya 18. Okay, masih lagi kalau kita lihat sini dia boleh dipermudahkan sebab kedua-duanya nombor genap, bukannya nombor perdana. Kalau nombor kancil, nombor ganjil. Kalau nombor ganjil boleh dipermudahkan juga. Tapi kalau nombor perdana tu susah lah. Tapi ini nombor genap. Nombor genap maka dia sangat boleh dipermudahkan lah. Iaitu kita bahagilah 2.
Yang paling senang kan tadi kan, yang kita bahagi 2 kan. 10 bahagi 2 dan 18 pun bahagi 2. Kamu ada 10 biji guli, bahagikan dengan 2 orang, seorang dapat 5. Kamu ada RM1, RM18. RM18, tahu RM18? RM18, ingat RM18. Okey, kau ambil bahagi dengan 2 orang. Kau ambil RM1, kau ambil RM1. Kau ambil RM1, kau ambil RM1. Last sekali seorang dapat RM9. Itu jawapannya. 59 selesai. Okey, ada apa nak tanya? Cikgu tak sempat nak tunjuk yang tolak melibatkan sampai 3 angka dan terpaksa meminjam. Dah lebih dah ni masa. Macam mana respon, nak sambung sikit tak? Boleh lagi tak? Kalau boleh respon dekat chat tu boleh. Cikgu nak tunjuk satu lagi kalau kita kena pinjam ni. Respon. Kalau tak boleh cikgu stop dulu. Kita sambung minggu depan pula. Ya, minggu depan cuti. Ataupun lain-lain masa. Okay, soal dia kata boleh. Mana Itisam dah, Itisam. Ni Rushaidi. Kalau soalannya macam ni. Kan? Mana cikgu dah cari tak jumpa dah. Okey, 4 besar sikit lah, tak apalah. 4 1/6 tolak 1/2. Okey, 4 1/6 tolak 1/2. Sama ya, penyebutnya tak sama. Kita kena samakan penyebut. Okey, dalam sifir 2 ada jawapan 6. Kan? Sifir 2. Dah hafal sifir 2? 2, 4, 6. Ada 6. Iaitu 2.1, 2, 2.2, 4, 2.3, 6. Jadi dalam sifir 2 ada jawapan 6. Jadi kita boleh gunakan, kita tak perlu darab penyebut ataupun darab silang. Kalau kita darab 6 darab 2, 12. Kita tak perlu darab sebab dalam sifir 2 ada 6. Ini satu cara lagi. Tadi kita tengok gandaan sepunya terkecil. Sekarang tengok penyebut. Penyebut yang kecil ni, kalau 3, dalam sifir 3 ada 6 tak? Ada 6 juga. 3 darab 1, 3, 3 darab 2, 6. Jadi kita boleh gunakan penyebutnya 6. Kita boleh guna penyebutnya 6. Okey, dan di sini simpulannya 6 ni mana datang 6 ni? 6 darab 1. Dan untuk dapatkan 6 ni 2 terpaksa darabkan dengan 3. Untuk dapatkan 6 ni 6 darab 1 dan untuk dapatkan 6 ni 2 darab 3. Okay, jadi bila di bawahnya penyebutnya darab 3, yang atasnya automatik kena darab 3. Ini penyebut darab 1, atas kena darab 1 lah. Okey, jangan lupa tulis 4 yang 4. Sini andai dia tak ada, dia seolah-olah tak ada lah. Yang tak ditulis iaitu kosong. Di sini ada simbol tolak. Okey, ini kalau yang tak ditulisnya adalah tambah. Iaitu 4 tambah 1/6. Tapi kita tak tulis lah. Okey, so kita dah dapat dah pengangkanya 1 darab 1, 1. Dan 1 darab 3, 3. Okey, nombor bulat, tolak nombor bulat. 4 tolak kosong. Memang dah ada jawapan 4 tolak kosong, 4. Okey, sekarang ni penyebut dah sama. Penyebut dah sama dah. 6 dengan 6. Okey, selesai. Boleh tolak. Bila penyebut sama boleh tolak. Kalau tambah penyebut sama boleh tambah. Kalau tak sama jangan tambah. Bila penyebut sama boleh tambah. Tapi jangan tambah pula 6 tambah 6, 12 macam tadi ni. Okey, jangan ditolak pula 6 tolak 6 kosong. Jangan ditolak apa-apa. Jawapannya 6 juga sini. Okey, sekarang ni nak yang atas. Okey, tengok. 1 tolak 3.
Di sinilah kita tak boleh tolak. Satu mana boleh tolak dengan 3. So macam mana nak tolak? Tak jadi masalah sebab pecahan ini sangat besar. Kenapa besar? Sebab dia 4/1/6. Dia ada sebiji, 2, 3, 4. Dan satu lagi 1/4. 4 ni, 1, 2, 3, 4 ni 6/6. Allah, 6/6. Dah tulisan pun tak pernah elok. Ini pun 6/6. Ini pun sebiji ni bahagi 6. 6/6. Ini pun bahagi 6, 6/6. Okey, jadi 6/6, 6/6, 6/6, 6/6. Jadi 6/6 ni sama 1, 2, 3, 4. Dan ada lagi 1 dibahagikan pada 6 bahagian. Macam mana bagi 6 dah, bahagilah 6 bagi elok. Ambil 1/6. Punyalah banyak ni kan. Takkan tak boleh pinjam sikit. Yang ni 3/6 je. Kosong ni dia tak payah tulis lah. Ini 3/6 je kan. Yang ni banyak. Dia ada nombor bulat di sini. Jadi kita pinjam nombor bulat ni lah. Kita kena pinjam nombor bulat ni. Kita ambil 1. Jadi nombor bulat ni asalnya 4, ambil 1. Tinggallah 3. Potong. Tinggal 3 kan. Okay. Dan yang 1 tadi ni, kita jadikan macam ni lah. 6/6. 6/6 sama dengan 1. Okay, jadi kita tulis kat sini ya. Maksudnya, mari buatlah. 3 ni, dah tinggal 3 ni. 3, ambil lagi 1, 6/6. Okay, jadi 3, gunanya dia ada tambah. Okay, tambah. 3 tambah 6/6. Jadi 3 ni tambah 6/6. 6/6 ni maksudnya 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Okey, tambah lagi yang sini ni, 1/6. Dan sebenarnya benda ni ada dalam kurungan. Baru ditolak 3/6. Nampak Okay, jadi kita tambahkan semua ni. 3. Ini penyebutnya sama, 6. Kita tambah yang atas saja. Jadi kita dapat 3, 6 tambah 1, 7 per 6. Barulah tolak 3/6. Baru sekarang boleh tolak 7 tolak 3. Dan tadi tak boleh. Tadi 1 tolak 3 tak boleh. Sekarang dia jadi 3, 7/6. Nombor bercampurnya. 3, 7/6. Tolak 3/6. Okey, jadi jawapannya kita tulis sini. Di sini juga. 3 tolak 3, 4. Jadi kita dapat jawapan 3, 7 tolak 3, 4. 4. Dan yang ni jangan ubah, 6. Jangan ditolak. 6 tetap 6. Okey, tengok 4/6. Nombor genap. Nombor genap mestilah boleh dibahagikan dengan 2. Semua nombor genap mesti boleh dibagi dengan 2. Bagi 2. Dan bawah bahagi dengan 2. Jadi kita dapatlah jawapan akhirnya. Iaitu 3, 4 bahagi 2. 2. 6 bahagi 3. Ini bahagi 3 pula. Bagi 2 lah. Kamu ni. Okey. 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Ini jawapan yang muktamad lah. Selesai. Iaitu 3, 2/3. Jawapannya. Cuma cikgu nak tegas kat sini.
apabila kita tak boleh tolak ni, 1 tolak 6 ni tak boleh, kita pinjam pada nombor bulat. Nombor bulat ni kita ceraikan. Kita ceraikan, dia akan jadi 3, 6 per 6. Kenapa 6? Kenapa tak 7? Kenapa tak 8? Sebab penyebut sini 6. Kalau penyebut sini 9, dia akan jadi 3, 9 per 9. Kalau penyebut sini 10, dia akan jadi 3, 10 per 10. Sekarang ni jadi 3, 6 per 6. Nampak? 3, 6 per 6. Dah per 6. Nombor lain tak boleh ke cikgu? Boleh. Tengok apa pecahan yang sebelah situ. Penyebutnya berapa? Kalau penyebutnya 9, sini 9 per 9 lah. Kalau menyebut sini 8, jadi 8 per 8. 3, 8 per 8. Okay. Itu caranya. Kalau tak boleh tolak. Okay. Jangan tahu cikgu ni tak boleh tolak ni. Kamu pergi gagah tolak juga. 1 tolak 3, 2. Nanti kamu akan belajar, kamu mendengar lah. 1 tolak 3, negatif 2. Tapi di sini bukan dia tak boleh lagi. Boleh sebab di sini dia ada nombor bulat. Nombor bulat tu nilainya 4. Kan? Jadi 4 ni kalau ditukarkan pada pecahan, kalau orang yang pandai lagi lah. Kan? Iaitu berapa? Untuk dapatkan 4. Yang penyebutnya 6. 24 per 6. Itu tinggi lah. Itu kamu jangan fikir lagi. Faham kan? 24 per 6. Bila kita permudahkan, kita akan dapat 4 per 1. Di sini cikgu nak terang, nak jelaskan lagi, terutama yang tahun 5. Sebarang nombor yang per dengan 1, dia nombor itu juga 4. Kalau 9 per 1, 9. 12 per 1, 12. 4 per 1, 4. Kalau nombor atas dan nombor bawah sama, yang tadi. 6 per 6, 1. 7 per 7, 1. Itu banyak benda yang kamu kena ingat, catat tu. Catat. Bila per dengan 1 saja, dia maksudnya nombor itu juga yang kita tak tulis. Kita tak tulis benda tu. Kalau kita tulis 4 per 1 pun tak jadi masalah, tapi tak pernah orang tulis. Tapi dalam tajuk pecahan, kita baru tulis. Kalau dalam tajuk nombor bulat, kita tak tulis 4 per 1. Nampak tadi? 24 bahagi 6. 24 per 6 maksudnya 24 bahagi 6 kita dapat 4. Okay, jadi cara kau faham 4 ini kalau ditukarkan pada pecahan yang penyebutnya 6, darab je lah. 6 darab 4, 24. Penyebutnya 6. Jadi dapat pecahan 24 per 6. Okay, kita ambil balik tadi. Okay, sekejap 2 minit lagi. Ambil soalan yang sama juga. Okay, itu apa? Soalan tadi 4 per 6 tolak 1 per 2. 4 1 per 6 tolak 1 per 2. Okey. Kita jadikan 4 ini kepada pecahan. Ataupun terus saja kita, kan dalam tajuk asas pecahan, cikgu kata buat apa kata ni. Bila nombor bercampur, kita boleh tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Nampak? Nampak sini tak? Nombor bercampur ni, nombor bercampur kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Dengan cara, mana nak gerakkan benda ni, aduh. Dan itu dengan cara darab, lepas tu tambah 6 darab 4, 24, tambah 1, 25 per 6. Yang ni tadi per 6 juga kan? Mana dapat per 6, iaitu 2 darab 3 dan 1 darab 3. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Jadi dapat 3 per 6. Kan boleh tolak terus.
Sebab penyebutnya dah sama. 23 tolak 3 dapat apa? 22 per 6. Kita dapat jawapan tidak wajar. Jadi kita kena tukarkan kepada nombor bercampur, iaitu dengan cara bahagi 22 bahagi dengan 6. Okay, ini balik pada dulu asalnya kita ajar dalam tajuk asas pecahan, iaitu menukarkan ini kan. Itu dah benda ni banyak ada berkaitan. Kalau kamu miss satu kelas, matematik ni tak macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak apa lagi. Matematik dengan sains kamu tak boleh miss kelas. Kalau dia tu cikgu dah ajar asas macam mana nak tukar ni kan. Kalau kamu tak ada kelas masa tu, mulalah tanya orang kan, macam mana nak tukar ni kan. 22 bagi 6. 6 dari 3, 18. Tolak tinggal apa? 4 kan? Okey. Jadi ini nombor bulat, ini pengangka, ini penyebut. Okey, jadi jawapannya dekat mana nak tulis lagi ni? 3 4 per 6. Okey, faham semua? Dan tukarkan lagi ni 4 per 6 macam tadi kita dah buat dah. Bahagi dengan 2 kita dah akan dapat 3 2 per 3. Okey, habis, selesai. Macam-macam kaedah boleh buat. Macam bagi kamu faham. Yang ni pun senang juga, kamu tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Kan? Dia jadi 25 per 6. Yang ni kena samakan penyebut. Ini penyebutnya 2. Ditakdirkan senang je sebab dalam sipir 2 ada jawapan 6. Kalau tak ada, kamu darab. Contohnya, kalau ubah sikit je. Ini 3. Pun boleh juga. Sebab dalam sipir 3 ada 6. Kan? Kalau sini 4, ini tak boleh. Kamu kena tengok gadaan sepunya ataupun kamu darab. 6 darab 4, 24. Maka penyebut ni akan jadi 24. Tapi dalam keadaan sempunya, kita boleh ambil 12. Itu kamu sebut 12. Dalam sipir 4 ada jawapan 12. Dalam sipir 6 ada jawapan 12. Ada sempunya yang terkecilnya 4, 6, 12. Okey. Kita dah lebih banyak masa ni. Okey, ada pun soalan nak tanya? Soalan latihan cikgu dah masuk dalam grup WhatsApp kan? Soalan latihan tu dah masuk dah. So, kamu boleh tengok, kalau tak faham boleh tanya lah. Dalam grup mana? Dalam grup yang boleh tanya, dalam grup kelas ni boleh tanya kot. Dalam grup ibu bapa dan guru sekalian ni kamu tak boleh nak bagi respon kan. Dalam kelas Ar-Raudah dengan As-Saadah boleh tanya. Kan soalan cikgu dah bagi. Ini soalannya kan. Ni tak sempat nak ajar ni, nombor 10 ni. Tolak sampai melibatkan 3 nombor. Yang ni senang. Okay, ni 1 tolak 27 senang je. Okay, ini ayat-ayat ni lah. Tolak daripada. Faham ke ayat ni? Nak kena habak juga ni. Maksudnya ambil nombor ujung, tolak 4 per 8 daripada 5 per 8. Maksudnya 5 per 8 tolak 4 per 8 lah. Sebab dia kata daripada ni. Jangan soalan macam ni kamu boleh terperangkap ni. Jangan dia, okey, kamu tengok soalan nombor 4. 3 per 8 daripada 1 per 2. Kamu jangan tolak 3 per 8, 1 per 2. Dia sebenarnya 1 per 2 tolak 3 per 8. Kalau kamu salah tolak tu, memang tak dapat jawapan pun. Sebab 3 per 8 ni kecil. 1 per 2 ni besar. Akan dapat jawapan lah. Okey.
Ada apa-apa lagi dan cikgu rasa sampai situ saja. Dan nak tengok ada respon apa-apa. Cikgu Zaidi ada apa lagi? Last minute ya. Dah lebih masa banyak kan? Dah lebih. Jika tak ada apa-apa, cikgu ucapkan selamat bercuti. Minggu depan kita start cuti sekolah dan kebetulan dalam cuti sekolah juga kita menyambut Aidilfitri dan juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Mohon maaf segala kesilapan apa yang kita sepanjang kita cikgu mengajar di SKKAYAN tu. Dan kita cuti sekolah sebenarnya kalau ikut kalender cuti sekolah 2 minggu. Dalam cuti sekolah tu juga kita PKP. Jadi mungkin minggu depan kita tak ada kot kelas kot bagi cuti raya kan. Tengoklah tapi mana kita ada raya ni. Raya pun kerajaan bagi 1 hari je. Yang lain kena duduk kat rumah. So boleh lah. Kita boleh buat kelas sebenarnya tak ada masalah. Kelas online. Kan kelas online tak ada masalah kan. Kamu pun kerajaan tak benarkan pergi berjalan-jalan beraya, berkumpul ramai-ramai kan, PKP ni. So boleh rasanya minggu depan. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau cikgu tak ada masalah, kita boleh jumpa lagi pada minggu depan. Kalau tak faham apa yang proses tolak pecahan tadi, cikgu boleh ulang balik lah. Dan kalau ini kita akan pergi tajuk seterusnya iaitu mendarat pecahan. Kita tambah sudah tolak, minggu depan kita masuk darat pecahan. Okay, itu saja daripada cikgu hari ini. Sekali lagi cikgu mohon maaf kalau ada apa tersilap ke apa ke, ada kelemahan apa-apa cikgu mohon maaf kerana yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu datang daripada cikgu sendiri. Dan cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ni respon apa?